Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah berdiam diri dan jangan bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah, kerana perbuatan itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhutubu yawm al-jum'ati ansit faqad laghawt." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar arti takut dan bertakwa, wala tamutun, dan jangan sekali-kali kamu mati, illa, melainkan, wa antum muslimun, dalam keadaan kamu beragama Islam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang hadirin, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, lagi dikasihi dan sentiasa disebut-sebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lampau. Saya berpesan pada diri saya dan seluruh umat Nabi Muhammad yang mendengar khutbah pada petang ini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan arti kita menjunjung tinggi segala titah perintahnya, dan sedaya upaya yang mungkin kita meninggalkan apa yang ditegah, apa yang dilarang, dan apa yang diharamkan oleh Allah melalui ajaran yang dibawa oleh lidah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga tuan-tuan, dengan sebab ketaatan kita, dengan sebab ketakwaan kita, dengan sebab takutnya kita kepada Allah waktu kita sihat dan gagah ini, di saat roh akan dicabut keluar daripada jasad ini, pada saat itu lidah yang tidak bertulang ini mampu mengungkap dan mengucapkan kalimah mulia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslimin, hadirin yang dirahmati Allah, lagi dirindui dan dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman di dalam kitab sucinya dengan satu surah yang boleh dikatakan semua kita pernah menghafal, dan surah inilah boleh dikatakan kebanyakan kita tidak akan tinggalkan dalam bacaan salat kita. Firman-Nya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim, maksudnya wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya keseluruhan manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman. Siapa orang yang beriman? Maka kata Allah, wa amilus salihat, merekalah orang yang sentiasa melakukan amal salih. Wa tawasaw bil haqq, mereka ini sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka ini, orang yang beriman ini, sentiasa berpesan-pesan dengan kesabaran. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, lagi dirindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah dan di dalam waktu yang serba ringkas dan padat ini, mimbar yang mulia pada petang ini ingin memuhasabah diri khatib yang bercakap dan seluruh hadirin yang mendengar khutbah pada petang ini. Marilah sama-sama kita tepuk dada tanya iman kita. Apakah kita salah seorang daripada apa yang disebut oleh Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia itu dalam kerugian. Sama-sama kita muhasabah tuan-tuan, betul ataupun tidak kita salah seorang daripada mereka-mereka yang rugi. Yang pertama, daripada awal pagi tadi, berapa ramai di kalangan kita yang mampu mendirikan 2 rakaat salat sunat sebelum salat fardu subuh? Yang kedua, berapa ramai di kalangan kita yang mampu menunaikan salat fardu subuh tepat pada waktunya, dan yang lebih cantik lagi, dapat menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah, paling kurang bersama anak-anak dan isteri di rumah. Yang ketiga, selepas salat fardu subuh sehingga saat ini, berapa ramai di kalangan kita yang boleh membaca Al-Quran sekurang-kurangnya 1 muka surat ataupun lebih. Yang seterusnya tuan-tuan, daripada fardu subuh sehingga saat ini, ada satu salat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah salat sunat duha. Berapa ramai di kalangan kita yang dapat menunaikan salat sunat ini, ataupun ramai yang jawab dalam hati dia, aku salah seorang yang tidak menunaikan salat sunat yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah daripada subuh tadi sehingga saat ini pun hanya 4 soalan yang ditanya melalui mimbar yang mulia, jawapan kita semuanya tidak. Jawapan kita semuanya tidak. Jawapan kita semuanya tidak. Maka sekarang kita cuba tanya, kalaulah khatib muhasabah diri daripada kemarin dulu, daripada minggu lepas, daripada sebulan yang lepas, daripada setahun yang lepas, dan muhasabah diri sepanjang kita hidup, bermula daripada umur kita akil baligh sehingga saat ini, maka jawab dengan hati yang paling dalam tuan-tuan, apakah kita ini hamba Allah yang paling rugi di sisi Allah, dan adakah kita ini umat yang cinta dan sungguh-sungguh rindu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, bukan niat khatib yang bercakap mengatakan dia ahli syurga,
dan yang mendengar khutbah adalah ahli neraka. Tetapi jauh di sudut hati kecil seorang khatib yang hina ini ingin mendapatkan syurga Allah dan bersama-sama dengan seluruh para pendengar khutbah pada petang ini, moga-moga kita semua dapat masuk bersama ke dalam syurga Allah, dapat berdiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dipanggil oleh Allah sebagai hamba Dia waktu kita berdiri di mahsyar sana, dan Allah jemput kita masuk dalam syurganya yang tertinggi. Muslimin, hadirin yang dirahmati Allah, ramai di kalangan kita termasuk saya yang bercakap banyak melakukan kerugian, dosa dan maksiat. Banyak tuan-tuan kita saja yang mengetahui apa dosa, apa maksiat, apa keburukan yang telah kita lakukan dalam hidup kita sendiri dan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun daripada pagi tadi, mata yang Allah pinjamkan ini, benda pertama yang kita lihat adalah handset ataupun handphone. Kita boleh scroll handset untuk melihat WhatsApp, untuk membaca Facebook, untuk tengok Telegram kita, untuk tengok Instagram kita. Tapi mata yang Allah pinjamkan ini, dalam tempoh satu hari kita tak boleh pun nak tengok satu muka surat kitab Allah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang Allah pinjamkan ini, jari yang Allah pinjamkan ini, kita mampu scroll handset kita sepanjang hari, tapi kita tak mampu pun nak gunakan jari yang Allah pinjam ini untuk kita laksanakan wirid ataupun zikir, ataupun untuk kita selak satu muka surat Al-Quran. Allah pinjamkan kaki dan tangan untuk kita beribadah pada Dia. Tapi tuan-tuan cuba jawab dengan hati yang paling dalam, berapa kali salat sunat yang telah kita lakukan paling kurang daripada kemarin sampai hari ini? Bahkan mungkin ada di kalangan kita yang hanya melaksanakan solat fardu, itu pun dengan pelbagai kekurangan dan kerosakan. Maka pada hari ini muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jom sama-sama saya ajak diri saya dan semua yang mendengar khutbah pada petang ini, marilah sama-sama kita berubah. Marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dan telah pun mendoakan umat yang baginda paling sayang. Dia sedang menanti kita tuan-tuan. Dia sedang tunggu kita. Dia sedang menanti kehadiran kita untuk berpegang tangan masuk ke dalam syurga Allah. Dan Dia sedang menunggu kita untuk bagi kat kita air daripada telaga Kautsarnya. Maka kita sebagai umat baginda, jangan kita khianati kasih sayang Rasulullah. Jangan kita pandang rendah pada cintanya Rasulullah, dan jangan kita pandang ringan azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau boleh, saya yang bercakap dan tuan-tuan yang mendengar, jangan rasa cukup hanya boleh masuk syurga. Cukuplah boleh masuk syurga, tapi kalau boleh, letak dalam hati kita yang beriman ini, kalau boleh aku nak masuk syurga tertinggi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga harapan dan juga amalan kita diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, dan Allah membantu kita untuk berubah daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik dan menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, moga-moga sedikit yang disampaikan pada khutbah Jumaat pada petang ini ada manfaat untuk diri saya yang bercakap dan semua yang mendengar khutbah pada petang ini, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di akhir khutbah pada hari Jumaat yang mulia ini, mimbar ingin mencadangkan beberapa perkara hanya untuk diri kita sendiri, dan moga-moga kita semua akan mampu mengubah hidup kita daripada yang kurang kepada yang lebih baik, insya-Allah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, untuk kita yang bernama lelaki, yang bernama suami, yang bernama abang, yang bernama tok wan, kita lelaki, cuba kita ajar diri kita sekurang-kurangnya, kalaupun sibuk lagu mana kita dengan kerja dunia, jangan kita tinggalkan rumah Allah. Mungkin ada yang mendengar khutbah pada hari ini, kalau saya boleh katakan untuk diri saya sendiri, yang langsung tidak datang ke rumah Allah sepanjang minggu ni, melainkan hanya untuk solat fardu Jumaat pada hari ini. Tuan-tuan, inilah tempat yang jenazah kita akan ditempatkan, akan disalatkan sebelum dibawa ke tanah perkuburan. Maka sebelum berlaku saat itu, jom mailah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah dan para malaikatnya kenal kita. Yang kedua, walau sesibuk manapun kita, walau setinggi manapun jawatan kita, walau sebanyak manapun tanggungjawab kita dengan jabatan ke, dengan syarikat ke, dengan sekolah ke, jangan kita langsung tak buka Al-Quran. Bukalah, bacalah, walaupun hanya untuk satu muka surat, sebab Al-Quran ini salah satu perkara yang disebut oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sebagai syafaat waktu kita susah tuan-tuan di mahsyar nanti. Yang ketiga, sepanjang minggu ni di kalangan kita mungkin dalam sedar ataupun tidak, kita langsung tidak pernah mengeluarkan apa yang dinamakan sedekah, apa yang dinamakan hadiah. Mimbar tidak nafikan ramai di kalangan kita yang keluarkan belanja untuk keluarga, tetapi kalau boleh ditambah sikit lagi, keluarkanlah walaupun nilai yang berwarna biru tu untuk rumah Allah atau untuk hamba Allah yang dalam kesusahan. Tuan-tuan, saya tanya diri saya dan semua yang mendengar khutbah, di rumah kita rasa-rasanya kabinet dapur kita bukan harga dia RM1, bukan harga dia RM10, bahkan kabinet dapur saja rumah kita kadang-kadang menjangkau RM10,000 pejam mata kita boleh keluarkan untuk dunia kita. Tapi cuba tanya diri kita, apa yang aku simpan untuk akhirat aku? Dan yang terakhir, muslimin hadirin yang dirahmati Allah, dalam banyak-banyak doa yang kita selalu minta dengan Allah. Sebelum kahwin kita minta dengan Allah, wahai Allah, kurniakan aku jodoh. Dapat kahwin kita minta pula dengan Allah, kurniakan anak-anak pada aku. Bila dah dapat anak, kita minta dengan Allah, kurniakan kejayaan pada anak-anak aku. Alhamdulillah, kita dah dapat. Dalam kita dah bahagia, kita minta dengan Allah, kurniakan kecukupan, kekayaan, kemudahan pada kita. Allah bagi kat kita. Tapi tuan-tuan, satu perkara yang paling mungkin ada yang kata paling lekeh yang saya nak sebut, dalam banyak-banyak doa kita, pernah tak kita selit minta dengan Allah, ya Allah, izinkanlah walaupun sekali, walaupun banyak dosa, walaupun banyak maksiat aku buat, izinkanlah ya Allah walaupun sekali aku dapat bermimpi melihat wajah manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itulah kita dengan Nabi. Kita kata kita rindu Nabi, kita kata kita cinta Nabi, kita kata kita umat Nabi, tapi kita langsung tak pernah pun minta. Walaupun kita tahu banyak dosa yang kita buat, banyak maksiat yang kita buat, tapi kita tak pernah pun minta dengan Allah nak tengok wajah manusia yang akan syafaatkan kita nanti, yang akan sedaya upaya sujud depan Allah, selamatkan umat baginda di mahsyar nanti. Tuan-tuan, maka bermula daripada saat ini, saya anjurkan diri saya dan semua yang mendengar khutbah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah dan para malaikatnya juga sentiasa melakukan perkara yang sama seperti mana firman-Nya di dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة، وكذلك مولانا
Tengku Syarafuddin Badlisyah ibni As-Sultan Salihuddin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.